Okay guys, kita akan sambung lagi. Kali ni adalah macam mana nak masukkan record baru dalam melalui interface Ionic ke dalam online database yang menggunakan PHP dan MySQL. Okay. So ini adalah contoh yang telah saya siapkan. Kod ni akan boleh dapati dari GitHub. GitHub korang boleh rujuk dalam description lah, dia punya link. Ini contoh yang saya dah buat sebelum ni. Kita boleh masukkan deskripsi aduan. Ini adalah borang aduan. Supaya pengguna boleh isi aduan baru. Borang aduan contohnya macam saya dah letak di sini beberapa kategori aduan. So kita boleh pilih lah. Contohnya kita pilih masalah jalan raya. Klik OK. And then kita masukkan apa masalah dia. Lubang besar di tengah jalan. Untuk GPS longitude dan latitude ni, setakat ni saya tunjuk dulu macam mana nak masuk secara manually lah. Saya tak tahu apa yang boleh, apa dia punya maklumat kat sini. Sepatutnya nanti kemudian kita boleh gunakan geolocation untuk dapatkan secara automatik lah. Tapi for the time being, saya just key in data GPS ni secara manual, which dummy je lah. Okay, so bila kita klik kepada hantar aduan, okay, aduan telah dihantar. Okay, dia kata terima kasih dan klik OK. So by right aduan ni telah dihantar lah. Lepas tu korang nak reset dia punya content ni pun boleh, no problem. Later kita boleh usahakan. So data-data ni, lubang besar di tengah jalan ni telah dihantar ke dalam, sekejap ya, saya refresh ke dalam database local. Ni lubang besar telah dihantar. Yang mana dia punya jenis aduan ataupun kategori aduan adalah jalan raya. Okey, so ini adalah tarikh hari ini yang mengatakan data ataupun record baru tersebut telah berjaya dimasukkan. So itu adalah overview apa yang kita cuba nak buat. Ini adalah part 3 ya. Ini adalah part 3. Part 1 saya tunjuk macam mana nak set up database online menggunakan PHP, MySQL dan juga JSON encoder. Tutorial yang kedua, video yang kedua merujuk kepada macam mana nak buat carian, okay, dengan hantar search query kepada server dan server hantar dalam bentuk data record dalam bentuk JSON. So sekarang ni macam mana kita nak buat untuk hantar aduan baru ataupun macam insert record lah. Insert record. So macam mana insert record ini? Saya tunjukkan kod dia. Saya cuba buka balik kod yang tak lengkap sebelum ini dalam yang JSON. Okay. So ini tab 1 kita dah selesai. Macam mana kita buat search. Tab 2 kita cuba usahakan tab 2. Tab 2, okey, sekejap ya. Tab 2 dia berada dalam sini. Tab 2. Okey. Mula-mula kita lihat dia punya apa yang namakan sebagai dia punya interface untuk insert record baru. Okey, kalau kita perhatikan tadi kita ada borang aduan. Ni saya tukar kepada borang aduan. Yang ni masih kosong Okey, masih kosong. So, saya akan buang yang ini. Okey. Kosong. Borang aduan, tajuk dia borang aduan, ion bar, color. Mungkin saya letak sebagai secondary. Boleh saja nak tukar warna, no problem. Okey, so sekarang ni pertama item dia adalah kita nak letak apa tadi? Kategori ataupun jenis aduan. Saya rasa kita buat dulu jenis aduan. Okey, jenis aduan ni kita letak kat atas. Okey, kita follow dengan deskripsi aduan. Okey, yang ni abaikan dulu, yang data dot ni sebenarnya ni adalah satu collection of data yang menggunakan array TypeScript. Tapi yang ni nanti kita kena declare dalam, ni adalah satu variable
yang kita boleh declare dalam TS file. Tapi sebelum tu, sekarang ni kita just pergi kepada HTML dulu untuk kita buat dia punya interface. Okay, kita ada borang aduan. So, item yang pertama yang kita nak collect daripada pengguna adalah jenis aduan ataupun kategori aduan. So, jenis aduan ataupun kategori aduan ni kita boleh gunakan ion select. Okay, ion select. Placeholder ni, placeholder ni dia punya instruction lah ataupun label. Lepas tu kita ada ng model. ng model ni penting untuk kita jadikan dia sebagai variable name lah. So, item yang pertama adalah masalah pembuangan sampah. Ni adalah kategori yang pertama. Yang kedua adalah masalah hentian bas. Sebenarnya cara yang lebih baik adalah kategori ni kita letak dalam database. Okay, tapi sekarang ni saya just nak tunjuk yang contoh yang simple je. Okay, dan kita ada 4 kategori kat situ. Okay, 4 kategori kat situ. Macam biasa, dia punya kod yang lengkap ni ada dalam GitHub. Dalam description boleh lihat dia punya GitHub link, boleh rujuk kat situ. Okay, so kita ada borang aduan. Pertama adalah jenis aduan. Kedua adalah kita punya data ataupun data deskripsi. Okay, macam mana saya structure saya punya ng model ini? Saya gunakan field name. Biasanya saya akan gunakan field name. Kita ada dalam table aduan, ada deskripsi, ada longitude, latitude, jenis aduan dan tarikh aduan. Tarikh aduan ni basically kita akan generate automatic je lah. So, apa yang kita perlukan adalah input daripada user berkenaan dengan deskripsi aduan, longitude, latitude dan juga jenis aduan. Okay, walaupun ni letak kat ujung tapi tak apa, kita letak kat awal. Dalam interface kita letak kat awal. Okay, so saya merujuk kepada field name tu. Field name, deskripsi, longitude, latitude, jenis aduan dan tarikh aduan. Okay, so merujuk kepada yang tu lah. And then benda ni lebih kurang sama. Untuk latitude pula, saya just copy, paste, saya tukar ni kepada latitude. Dan oleh kerana input ni berjenis latitude, koordinat ni lah, input ni berjenis apa namanya, type number. So saya gunakan type number lah supaya memudahkan user untuk key in nombor ni lah, nombor latitude ni. Walaupun sebenarnya korang boleh extract data latitude longitude ni daripada geolocation library, tapi sekarang ni saya tak tunjuk dulu. Yang tu saya hold kemudian. Dan satu lagi kita perlukan data untuk longitude. Okey. Okey, ni contoh dia lah. Ada error lah ni data ni sebab kita tak define dia dalam TS file. Sekarang ni kita ada data dan seterusnya last one kita akan hantar, kita akan buat satu button. Button. Last sekali adalah button lah. Dan kita akan panggil namanya satu function hantar aduan. Ada satu function hantar aduan dalam file TS. Okay, so sekarang ni kita dah selesai kita punya interface. Saya patah balik kepada tab 2 TS file yang mana saya terpaksa declare satu function nama dia hantar aduan dan satu lagi adalah satu variable nama dia data ini. Okay, so sekarang ni data ni semua dah settle. Just declaration dia dulu. Apa yang kita nak buat dengan data ni saya buat kemudian lah. Dan kita ada bila kita klik dia pergi panggil function hantar aduan. Function hantar aduan di sini. Function hantar aduan. Okay. So saya run dulu dia punya Ionic serve. Okay, so kita ada tu. Kita ada jenis aduan liar contoh dia. Klik OK. Jenis aduan.
Okey, so sekarang ni baru interface saja, jenis aduan, deskripsi aduan dan latitude, longitude. Itu sajalah. Okey, nanti kita boleh klik kepada hantar aduan ni. Hantar aduan ni kita tak buat lagi. So, kita akan pergi kepada TS file. Okey, TS file di sini. Yang mana di sini kita akan uruskan macam mana kita nak push masuk kepada database online kita. Okey, database online kita. Okey, so untuk seterusnya, proses seterusnya adalah since kita nak gunakan connectivity kepada online server kita, kita kena include lah ni HTTP client, HTTP headers yang ni. Dan kita pastikan data ni kita kena set sebagai array. Ni kita buat array. Okey, kita buat array. Lepas tu kita akan masukkan juga dalam dia punya constructor. Mana constructor? Okey, dalam constructor kita pastikan kita declare objek HTTP client di sini. Okey, then apa yang kita perlu buat adalah kita perlukan URL dia. Okey, kita perlukan URL dia. Kita perlukan URL. Mana? Okey, di sini. Sekejap. Okey, ini adalah URL yang kita akan hantar kepada server kita. So, saya akan buat satu page yang namanya aduaninsert.php dalam web server. Kita perlukan benda ni lah. Okey, kita perlukan benda ni. So, apa yang dihantar kepada web server kita ini adalah sekejap, kita pergi ke hantar aduan ini. Data-data tu lah yang user key in. Bila user key in di sini, data-data ni kena dihantar kepada web server. Okey, kepada database server lah. Database server tu kita perlukan dia punya alamat. Alamat ni adalah ini yang saya dah decide. Nama file tu adalah aduan insert. So dalam aduan insert nanti kita akan run SQL command insert into. Okey, cuma sebelum tu kita kena hantar data tu melalui function hantar aduan ini. Okey. So, apa yang kita akan tambah adalah lagi kita ada aduan data. Okey. Tadi kan kita dah declare kan aduan data. So, dalam aduan data ni kita akan kita akan hantar dalam bentuk JSON. Ini adalah format JSON yang mana dalam Ionic kita boleh katakan ni sebagai satu, nak katakan lebih kurang macam JSON ni lah. JSON encoder juga. Okay, ini adalah JSON encoder yang berlaku dalam Ionic. Sebab JSON encoder ni kita kena hantar ke dalam apa? JSON format data ni kita hantar kepada ini adalah header format lah, header data format yang mana deskripsi ni adalah key, lepas tu dia punya content. Data this.data deskripsi merujuk kepada ni kita punya ng model ni. Ni ng model ni. Kita ada data.deskripsi, data.latitude dan data.aduan, jenis aduan. Itu merujuk kepada ng model. So ini adalah key deskripsi dan ini adalah dia punya data. Itu cara macam mana kita nak encodekan kepada header lah. Okay. Dan seterusnya kita kena ada http.post. Okay, http.post. Okay, kod dia panjang. So, saya akan copy daripada GitHub. Ini merujuk kepada http.post. Dan hantar aduan.
Okey, ni macam ni this.success, this.error, kita just declare je lah. This.success, this.error. Success, error. Okey, so apa yang kita buat ni adalah kita akan gunakan URL insert ni. Ini adalah address kita yang kita hantar kepada server. Ini adalah tempat di mana dia akan proses data dan masukkan simpan dalam database. Okey, dalam database, online database kita. So apa yang dia buat di sini adalah dia gunakan HTTP post. Ni sebenarnya HTTP client.post. Sebab kita cuba nak hantar data ni dalam dengan method post. Kan sebelum ni saya dah mention kita ada dua method, satu method get, satu method post. Itu yang biasanya kita pakai untuk penghantaran data daripada klien kepada web server lah. Itu yang biasa kita pakai. So URL insert ni adalah link yang kita akan point kepada file aduan insert.php, dan seterusnya kita ada ini dia punya ni lah, post, subscribe. So data ni merujuk kepada data yang dia dapat, data yang dia feedback lah. So dalam data feedback aduan insert ni dia akan bagi tahu sama ada success ataupun ada error. Okey, kalau success dia akan keluarkan alert aduan telah dihantar, telah disimpan sepatutnya lah. Direcord. Terima kasih. Ini kalau transaction tu berjaya dan berjaya disimpan. Ini kalau ada masalah lah, ada SQL command error ke, maaf, simpan record ada masalah. Okey, dan seterusnya kita lihat macam mana data yang kita hantar dari interface Ionic tadi, borang Ionic yang menerima deskripsi aduan, jenis aduan, GPS, latitude dan longitude tadi. Data tu akan dihantar kepada server side, dan pada server side kita kena capture data-data yang dihantar daripada antarmuka Ionic di dalam PHP. So ini adalah ini biasa, ini adalah yang pertamanya, ini adalah semua header untuk membenarkan capaian daripada mobile interface Ionic. Dan ni adalah dia punya database connectivity. Kalau kita lihat kat sini, dia akan merujuk kepada sistem aduan database sistem aduan, dan yang tadi kita hantar ataupun kita hantar menggunakan post method, iaitu di sini kita ada post method. Ni post method ini adalah menunjukkan bahawa dia adalah post method. So dia akan hantar dalam bentuk post method, dan apabila kita capture dalam PHP, kita kena capture juga dengan menggunakan post. Okay, post method ini adalah post server variable, dan kita kena capture deskripsi, jenis aduan, latitude dan longitude. Ini adalah 4 data yang dihantar daripada antarmuka Ionic, iaitu yang inilah. Ni deskripsi, jenis data, longitude, latitude. So 4 item ni dihantar oleh antarmuka Ionic, dan 4 item ini akan ditangkap oleh PHP untuk dimasukkan dalam SQL command ini. Ni insert into aduan. Aduan ni merujuk kepada nama table. Apa yang kita nak masukkan? Deskripsi, jenis aduan, latitude, longitude dan tarikh aduan. Tarikh aduan ni by right kita akan form menggunakan date function PHP untuk kita masukkan date dalam format ISO. Okey, ni adalah date ISO format. Walaupun kita capture data daripada pengguna 1, 2, 3, 4, tapi kita tambah satu kat sini, tarikh aduan. Tarikh aduan ni sebenarnya cuma dijana oleh server lah, iaitu gunakan PHP function. Dan apabila berjaya, dia akan menghasilkan satu command line macam ni. Ini bukan command line, ni adalah satu feedback dalam bentuk JSON juga. Ini kalau berjaya.
Nah, okey, bila kita hantar, bila dia berjaya, dia akan hantar balik kepada kita punya Ionic interface untuk diproses. Kalau gagal, dia juga akan penyimpanan data record gagal, dia akan dihantar juga kepada Ionic interface dengan mengatakan bahawa sukses ataupun ni key success tu false. Key false ni mengatakan bahawa proses nak simpan record tu gagal. Kalau yang kat atas ni kan success true, ini maksud mengatakan bahawa proses simpan record itu berjaya. Dan nak proses kat mana? Sebab bila daripada Ionic interface hantar kepada web server akan proses data yang dihantar dan disimpan. Kalau berjaya, dia akan feedback juga mengatakan bahawa benda tu berjaya. Kalau gagal, dekat sini. Kalau kita dapat recognize bahawa data yang disimpan tu berjaya disimpan, sukses ni merujuk kepada ini. Ini adalah JSON feedback yang dihantar balik oleh web server kepada klien Ionic balik. So itu yang berlakulah. Okay, daripada situ kita boleh capture apa message daripada server sebab dia berjaya ataupun tak berjaya. Kalau tak berjaya, apa error dia. Okay. Kalau tak berjaya, apa error dia. Kita boleh kaji baliklah apa error dia, kenapa dia tak berjaya. Daripada situ kita boleh debug. Kalau berjaya, dia akan berjaya lah. Kalau tak berjaya, dia akan bagi tahu kenapa ada error. Dan bila dia dah berjaya simpan by right, kat sinilah disimpan dalam database. Nampak tak? Dia dah simpan data baru ni dalam database. So itu yang berlaku tadi. Ini adalah daripada page tab2.html yang mana kita boleh masukkan deskripsi aduan ini. Mungkin kita merujuk kepada masalah pengguna anjing liar, masalah haiwan liar, contohlah kita buat satu dummy data GPS dan klik hantar aduan. Okey, dia kata kat situ aduan berjaya diterima. Ini berasaskan kepada HTML Ionic interface tadi lah. Dan apabila kita lihat kepada database, korang boleh refresh. Okey, nampak ni. Data anjing liar gigit anak telah berjaya direkodkan. Ini datang daripada interface Ionic ini dan dihantar kepada web server dan disimpan dalam database. Okay guys, good luck, all the best. Boleh usahakan, insyaAllah. Assalamualaikum. Terbaik.